Faisal Ahmad bersiaran dari Perpat Resort Agrofarm dengan 3 lagi segmen menarik dalam Agrotech pada minggu ini. Penggunaan teknologi hijau dalam menghasilkan kosmetik enzim nenas yang pertama di Malaysia, rahsia kejayaan petani dalam sistem pertanian bersepadu atau mixed farming di Kedah dan juga teknik pengesahan benih padi sah oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Teknologi hijau dalam penghasilan kosmetik enzim nenas yang pertama di Malaysia adalah hasil penyelidikan daripada Sirim Berhad dengan kerjasama syarikat Ensure Life Sciences. Ia juga merupakan pilihan terbaik kepada pengguna untuk mendapatkan produk yang berkualiti dan bermutu tinggi. Industri kecantikan dan kosmetik terus berkembang melalui penghasilan pelbagai produk di pasaran. Ini berikutan permintaan yang tinggi daripada pengguna. Jenama produk kecantikan bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Kebanyakannya menggunakan bahan sintetik yang memberi kesan negatif kepada kulit wajah. Namun, pengguna kini semakin sedar kepentingan menggunakan produk yang selamat terutama daripada bahan-bahan semula jadi. Penggunaan teknologi hijau oleh Sirim Berhad dalam penghasilan kosmetik asas enzim nanas dengan kerjasama Ensure Life Science menyediakan satu lagi alternatif kepada pengguna mendapatkan produk yang selamat dan berkualiti. Sirim sebagai research institute dan juga berperanan untuk membantu industri IKS untuk meningkatkan produktiviti, inovasi dan juga membantu mereka memasarkan produk mereka ke peringkat lokal atau international. Di mana di sini melibatkan dari segi R&D, dari segi khidmat nasihat dan juga networking. Untuk membantu industri RKS, kami mempunyai dana dipanggil Sirim Industry Innovation Model Fund, Sirim Fraunhofer, di mana kami akan membuat teknologi audit untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan company SMEs dan seterusnya memberi cadangan dari segi khidmat nasihat dan juga dana untuk meningkatkan inovasi dan produktiviti. Melalui program ini dengan Ensure Life Sciences, kami telah membuat penyelidikan sehingga menghasilkan produk kosmetik dan seterusnya membuat pemindahan teknologi kepada company, di mana sekarang mereka telah membuat production sendiri dan juga kami turut memantau perkembangan syarikat yang telah mengambil dana tersebut dan khidmat nasihat kami selepas projek tamat, di mana kami akan memastikan ada penambah nilai dalam syarikat tersebut dari segi bisnes lah. Penanaman nanas merupakan satu daripada program pembangunan pertanian yang mana ia telah dikelaskan sebagai satu projek di bawah Sumber Kekayaan Baru SKB. Nanas atau nama saintifiknya Ananas commusus adalah sebuah yang paling konsisten yang dapat membekalkan buah-buahan untuk dimakan segar dan juga untuk diproses menjadi produk makanan lain seperti jus, kuih dan sebagainya. Namun kini, penggunaan nanas diperkembangkan dengan penghasilan produk kecantikan dan kosmetik melalui penggunaan bahan aktif premium seperti enzim bromelain.
Berpengalaman lebih 3 tahun dalam industri kosmetik dan minuman botani, Ensure Life Science yang diterajui oleh pengasasnya, Dr. Suhana Hussein Misnan, mengembangkan idea penggunaan enzim bromelin nanas dalam penghasilan produk kosmetik yang dikenali sebagai Ensure Touch. Pengalaman kami menghasilkan produk kosmetik menggunakan bahan buangan ataupun bahan biomass daripada penanaman nanas, kami dampak potensi industri ini, di mana ia bukan sahaja dapat meningkatkan sosioekonomi industri dan penanaman nanas, ia juga dapat merangsang industri lain juga. Sebagai contoh, di sini industri kosmetik, di mana kita menggunakan bahan aktif iaitu enzim bromelin daripada biomass nanas tersebut. Kami daripada grup formulator berperanan untuk memilih dan bahan-bahan untuk pembuatan kosmetik ni haruslah berkualiti, selamat, halal dan berkesan. So daripada produk yang telah dipilih tu, kami akan menghasilkan produk yang bagus untuk digunakan pada pengguna, dan dia mesti selepas kami menghasilkan produk, kami membuat stability test yang untuk memastikan produk itu mestilah stable sekurang-kurangnya 2 tahun di pasaran untuk digunakan dan dipasarkan. Dan kami juga membuat test pada microbe test, di mana ia mengelakkan kontaminasi pada produk, dan juga test pada heavy metal, iaitu test logam berat, termasuklah arsenik, merkuri dan plumbum yang berbahaya di dalam produk kosmetik itulah. Jadi produk kita ni bebas daripada heavy metal lah, ya. Daripada selepas itu kami juga menambah safety test pada produk kita dengan kita membuat skin and eye irritation test, di mana ia tidak merengsakan dan tidak iritasi pada kulit dan mata apabila pengguna menggunakan produk ini. Teknologi hijau yang digunakan melibatkan pemprosesan biojisim, iaitu komponen buah nanas seperti kulit, mahkota dan teras iaitu core kepada standardized extract tanpa penggunaan bahan kimia berbahaya. Pada 2018, inovasi ini iaitu ekstrak Bromex Bioactive telah memenangi pingat perak di pameran Reka Cipta Inovasi dan Teknologi Antarabangsa ITEC, dan kini dalam proses mempetenkan inovasi ini. Bila kita berkata tentang buah nanas, ia adalah makanan yang selalu kita sebagai dessert. Tetapi dari segi pandangan tradisional, ia telah digunakan sebagai produk kosmetik juga, tetapi secara natural untuk menanggalkan sel-sel mati. Dulu secara tradisional, ia umpulu nanas digunakan untuk sebagai scrub pada kulit untuk menanggalkan kulit mati. So di sini kita nampak aplikasinya untuk kosmetik. Selain pada perubatan dia digunakan sebagai wound dressing. Kami menambah baik lagi dan menjalankan studi bioassay untuk membuktikan keberkesanannya. Contohnya sebagai efek skin lightening ataupun pemutihan kulit secara natural terhadap enzim tyrosinase, iaitu enzim yang hadir di dalam sel melanocyte yang hadir di dalam kulit. So melanocyte menghasilkan melanin. So di sini kita lihat sama ada dia merencatkan penghasilan melanin secara natural. So konsep di sini complexion, natural complexion. Dan juga dari segi anti-aging, kami study bagaimana ekstrak tersebut, iaitu Bromex Bioactive, menggalak penghasilan kolagen, iaitu daripada sel kulit juga dipanggil fibroblast, dan juga menggalakkan skin renewal. Skin renewal di sini adalah kita fokus kepada satu jenis protein dikenali sebagai IL-20, di mana ia memberi signal kepada kulit kita untuk menghasilkan lebih banyak lagi sel-sel baru, sel-sel kulit baru. Secara tidak langsung, ini memberi kesan pada kulit kita lebih tampil lebih muda dan lebih berseri. Bahan mentah akan melalui aktiviti pembersihan sebelum diproses menjadi puri. Bahan yang telah dipurikan ini dibungkus dihantar ke Sirim Berhad untuk proses pengekstrakan bahan aktif.
Setiap produksi ekstrak nanas ini mempunyai sijil analisis tersendiri bagi rujukan kualiti, keselamatan dan standard dari segi profil kimianya, biologikal dan aktiviti enzim. Menurut Encik Suhaini, produk Ensure Touch telah melalui standard penghasilan yang tinggi di mana proses ekstrak ini menepati kawalan kualiti seperti ISO 17025, ujian logam berat dan microbiologi alfa dan bioasai. Seterusnya, ekstrak Bromex dihasilkan daripada solid untuk mendapatkan supernatant. Ini merupakan ekstrak Bromex yang mana kami akan menjalankan ujian biological properties seperti antioksidan, skin lightening dan antioksidan untuk memastikan ekstrak efektif, dan juga kami menjalankan ujian keselamatan seperti logam berat dan juga ujian mikrob. Dan kami akan memastikan juga ekstrak Bromex adalah stable dari segi aktiviti enzim di dalamnya. Jaminan produk yang bersih dan selamat dengan adanya kajian saintifik daripada teknologi siring berhad ini dapat memberikan keyakinan kepada pengguna untuk terus menggunakan produk tempatan. Ini sekaligus dapat meningkatkan industri tanaman nanas negara sebagaimana yang disasarkan oleh LPNM. Gigih, tabah serta mempunyai semangat daya saing yang tinggi adalah antara resepi kepada kejayaan Encik Amin Zakaria yang mengamalkan sistem pertanian mix farming yang terdapat di negeri jelapang padi Kedah. Ikuti paparannya dalam segmen Agrojaya. Sistem pertanian bersepadu, pertanian campuran atau mixed farming merupakan konsep pertanian yang semakin popular di Malaysia. Ia merupakan amalan peladangan menanam beberapa jenis tanaman, ternakan dan juga ternak air yang mana bersesuaian dijalankan dalam satu kawasan secara sistem pertanian bersepadu. Konsep ini dapat mengoptimumkan penggunaan tanah pertanian dan mengelakkan pergantungan kepada satu jenis tanaman atau bidang usaha sahaja. Konsep ini juga merupakan penyelesaian kepada masalah kejatuhan harga tanaman komoditi seperti kelapa sawit atau getah dan dapat memberi impak positif meningkatkan pengeluaran makanan negara. Bagi pertanian campuran, sekiranya tanaman utama adalah tanaman jangka masa panjang seperti durian, manggis dan dokong, maka tanaman kedua yang kita syorkan adalah tanaman singkat masa seperti tanaman kontan. Contohnya jagung, labu manis dan keledek. Selain itu, kita juga mengesyorkan tanaman ladang seperti tembikai dan pisang kepada mana-mana pengusaha dan petani yang ingin mengusahakan pelbagai tanaman dalam projek pertanian mereka. Tanaman singkat masa ini boleh dikategorikan kepada dua kategori utama, iaitu tanaman yang memerlukan cahaya yang maksima seperti tembikai dan labu manis. Dan tanaman ini sesuai untuk tempoh 3 tahun pertama. Sekiranya tanaman di ladang itu adalah tanaman utama seperti tanaman jangka masa panjang seperti durian. Setelah tempoh 3 tahun, pengusaha dan petani akan disyorkan dengan tanaman lain seperti pokok kantan yang boleh hidup di bawah naungan. Di negeri Kedah, konsep pertanian campur ini semakin popular dan diamalkan oleh kebanyakan petani. Galakan Jabatan Pertanian Negeri Kedah menjadikan konsep mix farming ini sebagai trend di kalangan petani melalui pelbagai hasil pertanian tanaman komoditi yang diselang-selikan dengan tanaman kontan, peternakan dan juga penghasilan produk-produk asas tani. Salah seorang agropreneur muda yang aktif dalam pertanian campur ini ialah Encik Muhammad Amin Zakaria yang mempunyai ladang pelbagai jenis tanaman buah-buahan tropika di samping mengusahakan juga penternakan ayam kampung dan penghasilan pelbagai produk hiliran buah-buahan tempatan. Bagi konsep tanaman mix farming di projek saya mengusahakan dua jenis tanaman iaitu tanaman kekal dan tanaman kontan lah.
Bagi tanaman kekal, saya mengusahakan tanaman durian bervariti premium lah, seperti musangking dan oci, iaitu dua hitam. Bagi tanaman selingan pula, saya mengusahakan pisang, sedikit longan dan jambu air lah, dan disertakan dengan nenas bagi perimeter keluasan projek. Bagi permulaan, saya mengusahakan mix farming ni dengan keluasan 2.43 hektar lah. Anggaran bilangan pokok pisang bagi mix farming ni lebih kurang 3,000 pokok lah. Manakala bagi tanaman durian lebih kurang 350 pokok yang menggunakan teknologi cantuman remaja lah bagi mempercepatkan tumbuh sarang pokok. Anak muda yang berusia 34 tahun ini merupakan anak jati Kampung Sempan 3 Gajah Putih. Beliau yang mewarisi ladang buah-buahan daripada bapanya, Encik Zakaria, menumpukan sepenuh masa di ladang tersebut sejak 2003. Sejarah terlibat di dalam bidang pertanian ni bermula sejak kecil lah. Masa kecil tu ayah selalu bawa kita buat kerja-kerja ringan di ladang. Dan masa lepas waktu sekolah juga kita membantu menguruskan aktiviti tuaian ladang lah. Sehingga pada tahun 2003 tu saya ambil alih pengurusan ladang. Maksudnya dari segi pasaran tu kita nampak peluang tu baik, dan dari segi pengurusan ladang tu juga kita boleh dapat kenal kawan-kawan. Maksudnya peluang rakan-rakan niaga, peluang-peluang untuk kita mengembangkan ni nampak cerah lah kira. Bagi mengembangkan lagi konsep mix farming ini, Jabatan Pertanian telah mengenal pasti ladang-ladang berkonsepkan mix farming dan berpotensi untuk dibangunkan sebagai ladang agro pelancongan. Namun apa yang penting ianya mampu menjana sumber ekonomi baru bagi penduduk setempat, terutamanya di daerah Sik, Kedah, dengan menyediakan peluang pekerjaan, perniagaan, pelaburan dan mengubah persepsi masyarakat terhadap bidang pertanian. Lagi segi pemasaran, saya berdaftar dengan ladang kontrak Kementerian Pertanian dan Industri Sastani di bawah seliaan Jabatan Pertanian Malaysia. Lepas tu di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Daerah Sik, saya pun buat jugalah pemasaran sendiri, jualan terus dari ladang. Dari masa ke semasa saya juga buat jualan terus di pasar-pasar tani, pasar-pasar awam, pasar borong, untuk meluahkan masalah. Pada masa sama saya juga mencari-cari peluang-peluang untuk ekspor lah. Maksudnya buah manggis dan buah durian ni mempunyai peluang ekspor yang cerah, dan mengimport dah mula hadirlah untuk memenuhi permintaan pasaran di luar lah. Walaupun masih di bangku persekolahan pada ketika itu, namun dengan berbekalkan kelulusan sijil tinggi persekolahan, beliau mendalami bidang teknikal pertanian hinggalah kepada pemasaran. Beliau kini boleh berbangga dengan pengeluaran ladangnya yang mencapai tahap kualiti pensijilan MyGam dengan lebih 18 orang pekerja di bawahnya. Menurut Encik Amin, beliau mengamalkan pertanian campuran dengan mempelbagaikan jenis tanaman khusus bagi meningkatkan hasil, terutama bagi menggantikan pengeluaran buah-buahan bermusim seperti durian dan manggis. Bagi mengusahakan mix farming, Encik Amin memperuntukkan kawasan seluas lebih 15 hektar. Beliau mempunyai 3 ladang bagi projek tanaman durian dengan keluasan 5 hektar. Manakala bagi tanaman manggis pula, di kawasan seluas hampir 10 hektar diperuntukkan dan 0.5 hektar lagi bagi tanaman longan. Ladangnya kini telah dipersijilkan dengan skim persinjilan amalan pertanian baik Malaysia MyGam pada tahun 2018. Beliau bercadang mendapatkan MyGam bagi kesemua ladangnya secara berperingkat, termasuk skim persinjilan organik Malaysia MyOrganic. Apa yang penting, sumbangan hasil pertanian dari konsep mix farming ini akan meningkatkan dan menjamin bekalan makanan negara. Dan apa yang penting bagi kami di Jabatan Pertanian Negeri Kedah adalah hasil dan pendapatan pengusaha dan petani dapat ditingkatkan, terutama pengusaha dan petani di daerah Sik.
Apakah 4 jenis ujian yang dijalankan bagi memenuhi piawaian biji benih padi yang ditetapkan oleh SJPM? Saksikan paparannya dalam segmen Lestari Agro. Skim pengesahan benih padi sah yang diperkenalkan Jabatan Pertanian akan membantu mencapai matlamat sari diri padi. Tujuan utama skim ini ialah untuk memperakkukan keturunan genetik dan identiti varieti benih padi yang dikeluarkan. Terdapat 4 jenis ujian utama yang dijalankan bagi tujuan penentu kualiti biji benih, iaitu ujian percambahan, ujian keturunan, ujian carian biji lain dan ujian kelembapan. Kelembapan minimum yang dibenarkan mengikut piawaian adalah 14%. Ujian keturunan bertujuan untuk menentukan peratus komposisi berdasarkan berat ke atas sampel yang diuji secara inferens komposisi sesuatu lot benih dan untuk mengenal pasti spesies-spesies biji benih dan jirim lengai yang terdapat dalam sampel. Ujian keturunan dijalankan berdasarkan pemerhatian visual dan pengasingan dibuat mengikut komponen biji tulen, bahan lengai, biji benih lain dan biji benih rumpai. Ujian percambahan dijalankan untuk mengukur tahap keupayaan biji benih dari sesuatu sumber menghasilkan pertumbuhan pokok yang sihat pada keadaan biasa. 400 biji benih dipilih secara rawak dari biji benih yang telah direndam selama 24 jam. Biji benih diatur dalam kotak percambahan yang telah dibasahkan dengan air suling sebanyak 100 biji benih setiap replikasi. Peratusan percambahan minimum yang dibenarkan mengikut piawaian adalah 80%. Ujian kualiti biji benih bertujuan untuk menentukan sama ada benih padi yang diproses memenuhi piawaian minimum biji benih seperti yang ditetapkan dalam dokumen standard Jabatan Pertanian Malaysia SJPM 2009. Memperkasakan industri pertanian akan terus menjadi agenda utama negara bagi memastikan bekalan dan sekuriti makanan terjamin. Sekian sahaja paparan Agrotech pada minggu ini. Diharapkan segala informasi yang telah disediakan dapat menjadi inspirasi kepada anda. Sebarang cadangan dan juga komen bolehlah terus diajukan ke platform media sosial kami yang tertera di kaca TV anda. Semoga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang.